Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi amaran tindakan tegas bakal dikenakan kepada para kontraktor yang menyebabkan sesebuah projek kerajaan itu lewat disiapkan atau terbengkalai. Amaran serupa turut ditujukan kepada syarikat juru perunding atau mana-mana pegawai yang terlibat dengan projek terbabit. Saya akan mengambil tindakan secara drastik supaya mana-mana kontraktor yang tidak dapat menyiapkan kerja itu tidak diberikan extension of time atau EOT. Mereka mesti memberikan keutamaan untuk menyiapkan dengan segera projek-projek itu on time. Itu target atau matlamat saya. Datuk Seri Zahid berucap pada Majlis Ramah-Tamah Aidilfitri Anjuran Kementerian Dalam Negeri di Sri Aman. Sebelum itu, Timbalan Perdana Menteri telah mengadakan lawatan mengejut ke tapak projek Hospital Sri Aman yang baru di Jalan Kejatau, Sri Aman. Beliau kecewa kerana projek berkenaan lewat 218 hari dari jadual. Lantas, Datuk Seri Zahid memberi komitmen akan berkunjung semula ke negeri ini bagi memperincikan satu persatu projek yang lewat atau terbengkalai bersama-sama dengan Ketua Menteri Sarawak, menteri-menteri serta pegawai persekutuan dan negeri yang terlibat dalam sesuatu projek tersebut. Menurut beliau lagi, para kontraktor harus bertanggungjawab menyiapkan projek yang telah diamanahkan, apatah lagi jika projek itu melibatkan perihal berkaitan kemudahan dan kebajikan rakyat. Dalam pada itu menyentuh mengenai kehadiran warga negara asing yang datang bekerja ke negeri ini tanpa dokumen yang sah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kerajaan persekutuan sedia membantu Sarawak menangani masalah itu. Katanya walaupun kuasa dan akta imigresen di Sabah dan Sarawak berbeza dari semenanjung Malaysia, namun kerajaan persekutuan sedia membantu sama ada dari sudut penguatkuasaan atau tata cara. Katanya kerajaan sebelum ini telah memberi tempoh yang secukupnya kepada pendatang tanpa izin parti serta majikan di Semenanjung Malaysia untuk memohon enforcement card atau e-card, namun hanya 25% sahaja yang berbuat demikian. Kerajaan tidak mahu lagi berkompromi, maka tindakan perundangan akan dikenakan kepada mereka yang berdegil demi menjaga kepentingan dan keselamatan negara. Kita telah memberikan masa yang cukup untuk mereka memohon, tetapi pekerja dan majikan berdegil dan tidak mahu mematuhi tempoh waktu yang telah diberikan, maka tiada maaf bagimu bagi mereka-mereka yang berdegil, sama ada pekerja asing itu atau majikan-majikan. Tindakan perundangan dilakukan pada mereka. Saya harap tindakan yang sama boleh dilakukan oleh Kerajaan Sarawak. Terdahulu, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg dalam teks ucapan yang dibaca timbalannya, Dato' Amar Douglas Uga Embas memberitahu terdapat kira-kira 200,000 pekerja asing di Sarawak yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen dan ia perlu diurus secara telus. Menurut Dato' Amar Abang Johari, walaupun Sarawak menerima kehadiran warga asing untuk bekerja di negeri ini, namun mereka seharusnya mempunyai dokumen yang sah. Mangsa ketiga wabak rabies yang dilaporkan sebelum ini kritikal disahkan meninggal dunia pada pukul 2.16 petang tadi di Hospital Umum Sarawak. Mangsa yang berumur 7 tahun itu berasal dari Kampung Lebur Serian. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas dalam satu kenyataan memberitahu 7 kawasan di daerah Serian telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak penyakit rabies setakat ini. Kawasan-kawasan berkenaan ialah Kampung Paun Rimu, Kampung Paun Rimu Bakong, Kampung Remun, Kampung Lebur, Kampung Kerait, Kampung Saroban dan yang terbaru Kampung Tangga. Katanya Jabatan Perkhidmatan Veterina bersama agensi kerajaan yang lain dan pertubuhan bukan kerajaan telah memvaksinasikan sebanyak 1,975 haiwan peliharaan terdiri daripada 464 ekor anjing, 1,493 ekor kucing dan 18 ekor lain-lain haiwan. Jabatan itu juga telah menjalankan 60 kempen kesedaran awam yang dihadiri oleh 3,735 peserta. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Persatuan Veterina Sarawak akan mengadakan kempen pemvaksinan besar-besaran di Bandar Serian pada Sabtu dan Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 4 petang. Ia akan dijalankan di 4 lokasi iaitu Balai Babuk Gawing, Dewan Masyarakat Serian, Pejabat Veterina Serian dan Majlis Daerah Serian. Dato' Ahmad Douglas Ugah menyeru semua pemilik haiwan peliharaan untuk datang ke tempat berkenaan supaya pemvaksinan dapat dibuat dan ia diberi secara percuma.
Tiga agensi pelancongan negeri iaitu Biro Konvensyen Sarawak, Lembaga Pelancongan Sarawak dan Jabatan Muzium Sarawak perlu merangka pelan berkesan untuk menarik kehadiran pengunjung ke Kompleks Muzium Sarawak yang baharu kelak. Menteri Pelancongan, Belia dan Sukan Datuk Karim Rahman Hamzah melawat tapak Kompleks Muzium Sarawak di Kuching pagi tadi berkata ketika ini kompleks muzium itu sudah pun siap 37%. Ia akan menempatkan pelbagai jenis artefak sejarah Sarawak selain koleksi-koleksi barangan kuno. Karena kita tidak mahu khazanah kita yang indah are not being shown to the outside world. We want to see all those who come here for seminars, for forum, or even for sport tourism. Pembinaan Kompleks Muzium Sarawak itu menelan kos RM300 juta dan dijangka siap sepenuhnya pada Februari 2020. Usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak untuk memupuk kesedaran awam mengenai pengurusan kebakaran sejak 2013 membuahkan hasil positif apabila 74 kejadian kebakaran struktur tahun lepas berjaya dikawal pantas oleh pasukan bertindak pertama yang terdiri daripada penduduk sendiri. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Penguasa Kanan Bomba 1, Tiong Ling Hing berkata, sehingga suku kedua tahun ini pula 41 kebakaran struktur berjaya dikawal oleh pasukan yang sama. Sehubungan itu, beliau berkata pihak jabatan akan meneruskan program latihan kepada penduduk kampung mengenai pengurusan kebakaran yang dikenali sebagai Summer Camp Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jelasnya 6 siri Summer Camp akan diadakan tahun ini manakala 12 siri Summer Camp telah berlangsung sepanjang tahun lepas. Ia diadakan dengan bantuan oleh pejabat wakil rakyat setempat. Tiong berucap dalam majlis penutupan Summer Camp di Balai Bomba dan Penyelamat Siburan yang disempurnakan oleh Menteri Muda Pembangunan Tanah Adat, Datuk Roland Sagah Wee-In. Dalam ucapannya, Datuk Roland Sagah mengingatkan penduduk kampung supaya sentiasa berjaga-jaga dengan persekitaran rumah terutama melibatkan bahan dan barangan yang mudah terbakar. Beliau juga meminta peserta Summer Camp supaya berkongsi ilmu pengetahuan semasa berkursus dengan penduduk dan jiran sekampung terutama cara-cara mencegah dan memadam kebakaran. Seramai 32 peserta dari 18 kampung bahagian dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Tarat mengambil bahagian dalam sesi latihan 3 hari itu. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Radwin di Angkasa Puri. Silakan.